Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat malam kepada semua yang hadir yang menonton secara live di FB Group Academy SKV. Okey, selamat malam kepada anda semua. So yang mana menonton pada malam ini, terima kasih saya ucapkan kepada yang hadir dan juga pastikan anda tag tim anda dan juga anda tag apprentice anda yang berada di dalam FB Group Academy SKV. Okey, pada malam ni kita bersiaran lagi untuk bicara dengan satu lagi topik, seorang lagi leader Nexus yang sangat hebat, seorang suri rumah sahaja and tapi masih lagi berjaya membuat jualan keseluruhan 2.1 juta ringgit. Itu dia. So, kepada yang hadir pada malam ni, sila type dalam ruang komen sama ada anda jelas ke tidak suara saya. So anda type. Jika jelas, type jelas supaya saya tahu suara saya jelas dan anda dengar apa yang saya perkatakan ini. So saya nak tahu. Sila type di ruang komen sekarang. Masih lagi. Okey, Zuhairi Zainabidin kata jelas. Kak Lin penjemput rezeki kata jelas juga. Alhamdulillah. Okey. Kita akan teruskan acara kita malam ini. Saya ingin menjemput leader Nexus, seorang suri rumah tetapi masih lagi berjaya menjual jualan terkumpul 2.1 juta ringgit sehingga itu tanpa masa. Saya ingin menjemput Puan Zai Zaliha. Silakan. Hai, Assalamualaikum semua. Assalamualaikum juga Cik Din. Waalaikumsalam. Okey, terima kasih Puan Zai Zaliha yang mana sudi menerima jemputan kami untuk bersiaran pada malam ini, di mana beliau akan berkongsi pengalaman beliau dan juga berkongsi rahsia tips dan sebagainya. Bagaimana seorang suri rumah boleh mencapai jualan keseluruhan sebanyak 2.1 juta ringgit. Okey, Puan Zai Zaliha, sebelum saya nak pergi dengan lebih lanjut, saya memang kenal lah Puan Zai. Tapi saya rasa masih lagi ramai yang menonton daripada malam ni tak tahu lagi siapa Puan Zai Zaliha ni. Apakah kelibat, macam mana kelibat dia, macam mana dia boleh menyertai SKV ataupun bagaimana mencapai jualan keseluruhan 2.1 juta. So dengan itu, apa kata kalau Puan Zai Zaliha introduce, perkenalkan diri dulu, boleh dipersilakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat malam kepada sahabat-sahabat Kak Zai yang sedang menonton. First, Kak Zai nak ucapkan terima kasih kepada Cik Din dan juga SKV yang sudi menjemput Kak Zai untuk sharing sesuatu pada hari ini. Moga perkongsian Kak Zai hari ini, malam ini menjadi manfaat untuk siapa yang tengok sekarang ini. Dan terima kasih juga kepada anda yang menonton ni sebab luangkan masa, ambil masa, curi masa bersama keluarga untuk menonton Kak Zai punya sharing pada hari ini. Dan Kak Zai adalah, sebelum tu Kak Zai kenalkan diri, Kak Zai adalah Zai Zaliha Sarifuddin, merupakan leader untuk tim Jemaah Love berumur 43 tahun. Kak Zai berasal daripada Johor tetapi sekarang menetap di Klang, Selangor. Okey, Cik Din lah. Apa tadi? Jemaah Love? Jemaah Love tu apa dia? Tim Jemaah Love. Boleh tak cerita sikit apa dia Jemaah Kenapa Love? Nama dia Jemaah Love kan, Cik Din? Okey. Sebenarnya Jemaah Love ni sebelum Kak Zai sertai SKV lagi, sebab ini Kak Zai brandingkan diri Kak Zai, Jemaah Love, iaitu di dalam tim Jemaah Love ni kami mempunyai budaya, iaitu kita buat kerja macam, memang Kak Zai dah fokus dari dulu bekerja secara berjemaah. Sebab dalam ibadah juga bila kita buat berjemaah ni kita banyak dapat pahala berbanding kita buat seorang-seorang. Itu Kak Zai menjadikan point jemaah. Dan love itu adalah apa aktiviti yang kita buat, kita punya bisnes, terutamanya sekarang ni bisnes lah, bisnes secara
berkasih sayang. Saling bantu membantu, saling tolak masing-masing tim ke atas. Kalau ada yang jatuh kita tarik, itu maksudnya Jemaah Love. Itulah kenapa terciptanya Jemaah Love. Maksudnya tim tim Kak Zai ni, pasal ada panggil Kak lah, Kak Zai ni namanya adalah Jemaah Love. So maksudnya semua di bawah tim Kak Zai dipanggil Jemaah Love, betul? Ya, semua di bawah Kak Zai adalah tim Jemaah Love. Okey, untuk permulaannya saya nak tanyalah, sebab tadi Kak Zai pun cakap sebelum ni Kak Zai ada berbisnes di produk lain kan. Pengalaman bisnes lah. Pengalaman bisnes kan. Tapi kenapa boleh nak fokus SKV? Apa kelebihan SKV? Apakah kekuatan SKV yang Kak Zai nampak macam inilah yang Kak Zai nak fokus? Boleh tak berkongsi? Kenapa? Okey, sebelum tu Kak Zai nak sharing dululah. Untuk diri Kak Zai, untuk buat sesuatu ataupun dalam bisnes, hari kita nak berkongsi pasal bisnes. Untuk diri Kak Zai memegang dengan 5 prinsip kepercayaan Cik Din sebelum Kak Zai pilih sesuatu produk tu. Iaitu first Kak Zai kena percaya dengan syarikat, kedua dengan founder, ketiga dengan Kak Zai punya leader, keempat dengan sistem dia dan juga produk. Bila salah satu ni, sebab Kak Zai sebab SKV bukanlah bisnes pertama Kak Zai. Banyak-banyak produk yang Kak Zai dah pernah buat sebelum ni, dan Kak Zai mula bisnes pun masa Kak Zai part time, masa Kak Zai masih kerja lagi. Itulah bermulanya Kak Zai buat bisnes. Jadi bagi Kak Zai, kalau tiada salah satu kepercayaan antara 5 ni, kalau kita nak teruskan juga, dia akan sedikit sukar untuk kita grow. Okey, betul. Jadi bila di dalam SKV, kenapa Kak Zai fokus ke sini? Kak Zai tumpukan ke SKV daripada berbanding dengan bisnes Kak Zai sebelum ni. Walaupun Kak Zai buat ada produk sebelum ni, bila di dalam dah ada ketidakpercayaan di antara 5 ni. Jadi bila antara 5 ni, masa Kak Zai join SKV, sebenarnya Kak Zai untuk survey produk untuk mak ayah Kak Zai untuk kencing manis sebenarnya. Kak Zai nak dapatkan alternatif. Bukan Kak Zai nak buat full time business dalam SKV, sebab Kak Zai ada produk lain sebenarnya. Tetapi sepanjang Kak Zai mengenal SKV ni, bila kita dah jadi agent, Kak Zai selalu attend dia punya dekat akademi punya kelas ilmu. Bila dah jumpa doktor, bila Kak Zai kaji sedikit produk dia dan dapat manfaat kebaikan dia, sebab produk ni untuk mak ayah Kak Zai, dia punya kesihatan, menyebabkan Kak Zai rasa wow, aku patut fokus dekat sini. Sementara Allah dah bagi Kak Zai hint satu demi satu. Kan tadi Kak Zai cakap 5 kepercayaan, sebab ketika itu Kak Zai di dalam ambang nak ke tak nak, sebab 3 kepercayaan nak ke tak nak Cik Din, sebab 3 kepercayaan telah hilang, hanya ada 2 saja. Kak Zai mungkin boleh perbaiki lagi satu, tetapi bila tiba-tiba kepercayaan yang satu Kak Zai pegang tu telah tiada juga, menyebab dan benda tu ada di dalam SKV. Kak Zai sangat kepercayaan tu kepercayaan kepada produk. Susahlah kalau kita tak percaya pada produk untuk kita jual, betul? Seolah-olah kita macam menipu diri kita sendiri, sedangkan kita tak suka dengan produk. Kita tak suka dengan produk tu, tapi kita cakap dengan customer, bagus produk ni, bagus. Adakah kita macam tak selesa lah kalau kita nak jual kan, kita menipu diri kita sendiri. Jadi bila di dalam SKV, Kak Zai dapat result mak ayah Kak Zai ni, daripada ayah Kak Zai yang insulin 4 kali sehari menjadi 2 kali sahaja. Dan lepas tu Kak Zai tengok doktor pula yang buat menjadi, lepas tu Kak Zai suka attend apa saja aktiviti yang Aisyu buat. Jadi Kak Zai lebih kenal. Kak Zai bukannya dengar cakap orang kata produk ni tak bagus lah apa, tak. Kak Zai suka dalami dulu, aku tahu fakta dia, aku tahu depan mata aku sendiri. Dan Kak Zai bina trust tu bila Kak Zai dah percaya. Masa tu Kak Zai ingat lagi, masa tu Kak Zai pergi dekat Aisyu, mereka macam Cik Din dengan nutrition dia bagi Kak Zai satu video tentang macam mana mereka buat produk SKV ni.
Betul. Ingat, ingat, Ah, ingat, ingat. lepas tu dari sijil-sijil yang mereka ada menyebabkan Kak Yes. Zai kata wow, maknanya Kak Zai boleh berbisnes tanpa was-was. Kita boleh Alhamdulillah. berbisnes, alhamdulillah. Maknanya kalau ada seseorang cakap apa ni, sebab kita kena tahu Cik Din, sebab kita nak buat bisnes ni penuh dengan serius kan. Kita nak buat serius, kita nak pergi jauh. Kalau ada sesuatu yang menyekat di setengah jalan, rugilah Pak Nen. Kita dah buat all out. Pak Nen pula, Cik Din. Hai, ingat Pak Ner je ni. Biasalah vitamin Pak Nen kan, teringat-ingat je gitu. Okey, jadi bila dekat sini Kak Zai kata, okey, kalau aku teruskan dah tak ada sekatan. Maknanya aku boleh buat all out tanpa sekatan. Okey, faham. Okey, tuan-tuan dan puan, tadi Kak Zai ada cakap 5 prinsip dia ya. So sebenarnya yang menonton ni, anda patut wajib ambil poin-poin tersebut ya. Sebabnya kadang-kadang ya kita mungkin tak yakin dengan founder, tak yakin dengan syarikat, tak yakin dengan produk kan. Sebenarnya untuk orang berjaya macam seperti Kak Zai, dia kena percaya. Dia kena percaya kat syarikat, dia percaya dekat produk, dia percaya kat founder, sistem. Lagi satu apa ya Kak Zai? Leader atas kita. So apabila kelima-lima ni sebenarnya betul Kak Zai, dia ada keharapan. Betul Cik Din. So bila anda percaya kelima-lima tu, insya-Allah anda boleh pergi dengan lebih jauh lagi. Macam mana Kak Zai mencapai jualan keseluruhan 2.1 juta ringgit. Anda cantik ya. Kalau anda rasa konsen ni berbagai-bagainya, anda boleh cantik kelima-lima tu di ruang komen supaya yang mana yang tak dengar bau-bau masuk sebagainya, baca ruang komen tu tahu apakah yang Kak Zai cakap. Okey Kak Zai. Boleh tak Kak Zai ceritakan ya, apakah aktiviti yang Kak Zai lakukan ya dalam mencapai jualan keseluruhan sebanyak 2.1 juta ini? Pasti ada aktiviti, pasti ada tip dan sebagainya yang orang cakap, macam mana ya? Seorang suri rumah kot. Macam tu. Bukannya seorang founder, bukannya CEO dan sebagainya, tapi suri rumah je. Tapi berjaya buat jualan keseluruhan 2.1 juta ringgit. Silakan. Okey Cik Din, sebelum tu Kak Zai sangat percaya dan Kak Zai pun tadi baru saja berkongsi dengan tim Kak Zai. Kak Zai tanya, kalau ada tim yang tak ada sale tu, Kak Zai selalu cakap, apa aktiviti anda hari ni yang menyebabkan anda tak ada sale? Selalunya kita kena kaji. Selalunya kita tak ada sale tu sebab kita tak ada buat apa-apa aktiviti bisnes. Jadi macam mana nak buat 2.1 juta ni? Of course kita kena ada aktiviti bisnes. Apa yang Kak Zai buat, kalau tak ada aktiviti, kita tak, salah satu aktiviti adalah buat orang nampak, iaitu marketing kita lah. Macam mana kita tonjolkan diri kita. Tak kisah anda pandai Facebook, buatlah marketing dekat Facebook. Kalau malu sangat permulaan dekat Facebook, tak boleh nak expose diri, malu nak berbisnes, nak tonjolkan diri sendiri, buatlah dekat story dulu. Kat story WhatsApp ada. Kak Zai, kalau orang berbisnes, sebenarnya jangan malu. Betul. Buangkan apa yang malu anda tu, sebab orang bisnes dia kena tonjol, betul tak? Kena tonjolkan sebab customer boleh percaya dekat kita. Betul kan? Lagi-lagi adalah tonjolkan diri sendiri. Bukannya kita hanya tunjuk testimoni orang lain saja. Kita kena tonjolkan diri kita ke depan. Itulah yang Kak Zai buat. Tu antara marketing Kak Zai adalah Kak Zai buat tonjolkan diri kita, diri sendiri untuk orang yakin dengan kita. Sebab orang hanya akan membeli dengan kita bila dia yakin. Walaupun jiran sebelah rumah dia jual, tapi sebab dia dah percaya dengan kita, mungkin daripada dulu kita ni banyak bantu dia, banyak dia trust dengan kita, dia akan beli dengan kita walaupun kita jauh. Itu salah satunya lah Cik Din, iaitu kita kena buat marketing. Kita kena nampakkan siapa kita, orang nampak kita, barulah orang tahu dia ni jual apa. Kawan-kawan kita pun hatta sebelah rumah, kalau kita tak beritahu dia, macam mana dia nak tahu?
Macam selalu kalau kita selalu dengar Dr. Hezan selalu cakap, kita ada pandai buat karipap pun, tapi karipap tu tak ada orang tahu pun karipap kita sedap, kita suami isteri je lah yang makan kan. Sama juga dengan defend. Kalau anda cakap bagus, anak anda bahkan produk defend ni bagus, tapi anda senyap je, anak anda je lah tahu dengan suami anda. Cuba anda cakap dengan jiran, cakap dengan adik-beradik, cakap dengan ni, tonjolkan diri. Itu satu, iaitu aktiviti Kak Zai adalah buat marketing. Marketing yang membuatkan orang nampak kita. Apa yang kita buat? Itu satu-satunya. Kedua, Kak Zai selalu bersama dengan tim. Tak kira bersama dengan tim ni, jumpa face to face ke, dekat dalam WhatsApp ke. Sometimes akan guide mereka kat dalam group. Sometimes akan personal touch. Kita tengok depends. Itu aktiviti yang Kak Zai buat lah. Kita kena sentuh, tanya khabar, tak adalah. Macam ada setengah orang bosan tau. Macam dah cukupkan restock, dah cukupkan belum nak naik bronze ni? Dah cukup belum nak naik silver ni? Bukan macam gitu. Kita kena tunjuk arah. Macam mana nak buat? Okey, sekarang kita kena tunjuk arah step by step. Sometimes dekat dalam grup tu Kak Zai akan ajar, okay, kalau misalnya Kak Zai hari ni buat closing, sebab kenapa Kak Zai boleh share? Sebab Kak Zai bermula daripada bawah. Jadi Kak Zai yang buat closing, Kak Zai kita buat posting, jadi kita tahu berapa lama saja nak ambil masa untuk posting. Kalau dia kata tak ada masa, sebenarnya itu adalah alasan. Macam story, kalau kita nak buat marketing, story semua tu kita boleh update sekali sampai 10 story. Dia akan bertahan 24 jam. Jadi tak ada alasan. Sebenarnya kalau kita tengok story dia satu je sehari, sebenarnya memang dia tak nak buat aktiviti yang betul. Jadi tak mustahil lah kalau dia tak ada sale. Betul. Jadi kita kena bersama dengan tim. Kita kena ada aktiviti dan juga kena tunjukkan diri kita, barulah orang boleh percaya dekat kita. Betul tak Betul. Jadi untuk tim pula, barulah tim rasa kita ni take care dengan dia, betul nak tolong dia, bukan setakat nak tanya, hari ni dah beli belum, dah grab belum promo ni. Tapi kita kena share product knowledge. Cik Din, macam akak, kalau misalnya rutin, kita kena tunjukkan yang kita ni guna. Kalau akak breakfast, okay, akak tunjuk akak punya breakfast dengan akak punya Phytech. Okay, jangan lupa minum Phytech sebelum ambil kita punya breakfast. Jadi diorang akan nampak, oh ni rutin Kak Zai. Kita tonjolkan. Nanti diorang akan tanya. Diorang akan tanya, Kak Zai, Phytech tu apa? Maksudnya, kita tunjukkan rutin kita, maksudnya rutin macam akak tunjukkan rutin akak seharian, betul? Betul, dekat dalam grup. Sebab Cik Din, yang masuk grup kita, sometimes dia bermula daripada defend, dia tak tahu produk lain. Jadi macam mana kita nak attract dia untuk cuba produk lain. Kita kena yakin, okay, nanti dia akan tanya, Kak Zai, Phytech tu tak apa? Dia dah tanya, kita ceritalah. Jadi orang lain pula yang dah guna, nanti akak pula cakap, okay, yang lain dah pernah guna Phytech, cuba cakap apa kelebihan you all dapat. Diorang pun cerita, saya macam ni, mak saya macam ni. Jadi dia terpesona dengan testimoni yang dia nampak dekat dalam grup, dia akan cuba juga. Macam itu. Macam itu dengan kopi. Okay, petang ni Kak Zai minum kopi, Kak Zai suka kopi ni sebab apa. Kita share macam tu kat dalam team. Alright, faham. Itu salah satunya aktiviti. Okay, yang mana menonton tu, yang mana dapat belajar sesuatu, yang anda boleh tag di ruang komen apa yang anda belajar setakat ini. Saya dapat belajar banyak. Saya rasa macam otak saya ni dah dia macam terbakar, dia macam tisu-tisu semua berhubung ni. Kan? Okay, kan? Kenapa nak berniaga secara berjemaah? Sebab bagi saya, kenapa aku nak berkongsi kelebihan ataupun berkongsi keuntungan dengan orang lain? Janji, aku dapat kesemuanya. Aku nak bolot. Tapi kenapa nak bantu macam, alamak, nak bantu orang lain, nak kena didik lah apa semua. Nanti mereka dapat untung. Aku tak dapat untung macam mana? Kenapa nak buat bisnes tu bersama-sama? Okay, pada Kak Zai, kita semua orang digunakan 24 jam saja sehari. Kita tak boleh dapat masa lebih. Even kita suri rumah, pun kita ada masa kita 24 jam. Orang yang bekerja pun 24 jam. Jadi macam mana kita nak create income yang banyak tetapi kita menggunakan masa orang lain dan kita buat bersama-sama. Kak Zai tak fikir itu salah satunya. Kita nak create kita punya income melalui masa orang lain yang kita gunakan.
Aku ada 24 jam, kau pun ada 24 jam, kau pun ada kawan-kawan kau. Jadi daripada tu kita dapat, memang nampak orang cakap, kalau aku dah ada orang bawah, nanti aku dapat sikit lah. Ya sikit kalau kau cari 2 orang, kalau kau cari 200 orang, sikit-sikit menjadilah banyak. Okey, sebenarnya kalau dekat point yang Cik Din cakap ni, Kak Zai nak buat satu, Kak Zai nak share testimoni Kak Zai sendiri. Kenapa Kak Zai suka ada tim, dan kat situ Kak Zai sangat-sangat jelas masa Kak Zai kena COVID, Cik Din. Masa kena COVID, dekat dalam hospital, dengan keadaan kita yang lemah, Kak Zai tak boleh buat apa-apa. Nak update status, tak ada apa pun semua Kak Zai tak buat. Selama 10 hari tu memang tak buat apa-apa. Cuba kita bayangkan kalau kita buat seorang-seorang. Income kita memang tak ada lah bulan tu. Tapi disebabkan Kak Zai ada jemaah love, Kak Zai ada admin. Tim ni bukan bermaksud tim kita yang agent stoki pula, apprentice kita saja tu semua. Tapi tim adalah tim dalaman kita, tim sale kita. Orang yang membantu kita punya sale. Jadi Kak Zai masa tu Kak Zai ada admin dan Kak Zai ada tim jemaah love. Di situlah Kak Zai nampaknya seronoknya bisnes berjemaah ni. Bila walaupun Kak Zai tak buat aktiviti, Alhamdulillah Kak Zai punya income, walaupun Kak Zai tak buat, tapi masih boleh dapat 4 angka lagi. Maksudnya ketika Kak Zai di hospital, hospital, bisnes berjalan? Bisnes tetap berjalan, hari-hari ada sale masuk. Wah. Dan bila hujung bulan, kita ada income. Tak kirakan income kita tu tak terjejas, Cik Din. Sebab tim restore apa semua, dan kita ada admin. Tadi kan kita dah standby, kita punya admin. Admin membuat pembakaran apa yang dia duplicate apa yang kita buat. Sebelum tu kita masuk hospital, kita dah cakap, okey kita ada macam ni, kita akan macam ini, kita tak akan dapat tengok WhatsApp saya, tak akan dapat tengok WhatsApp, buat apa aktiviti yang kita dah listkan. Bila seorang leader ni, dia kena listkan rutin dia untuk orang lain senang duplicate. Sebab kita pun tak tahu sampai bila kita pun hidup, Cik Din. Jadi kita dah listkan, okey pagi kena buat apa. Itulah yang Kak Zai buat kat admin. Apa yang you kena buat. Macam itu Cik Din. Kita kena ada strategi lah, Cik Din. Bukannya kita nak bisnes, walaupun Kak Zai suri rumah, tapi Kak Zai nak ajak semua, walaupun anda suri rumah kat sana, tapi anda suri rumah yang berincome. Orang tengok anda biasa, tapi sebenarnya itu yang best tu. Betul, orang tengok anda biasa. Ya, betul. Suri rumah yang berincome. Okay. Lagi satu. Okey. Kalau buat pengetahuan saya rasa kan semasa Kak Zai berada di hospital, Kak Zai masih pada bulan tu lah, Kak Zai masih lagi layak ke Gladiator, betul tak? Betul. Masa dekat hospital tu sale Kak Zai 30,000 naik ke 50 lebih. Ya, masih lagi layak ke Gladiator. Ya, betul, betul. Tuan-tuan, macam seperti mana setiap kali saya live, saya akan sebutkan pasal Gladiator. Okey, di SKV kita ada satu grup khas yang dipanggil Gladiator. Ya, pada bulan ni, bulan lepas kita ada 2 dah grup, satu Spartan dan juga Gladiator. Okey, untuk mencapai ataupun masuk di dalam grup khas Gladiator ini, anda perlu mencapai certain target dalam masa 15 hari. Dan ketika Kak Zai berada di hospital 10 hari yang tak boleh tengok handphone sebagainya, masih lagi dapat menyertai Gladiator ketika itu. Itu yang kami macam terkejut lah, sebab bila dapat berita Kak Zai COVID dan juga masuk hospital, macam mana Puan Kartika selaku founder, saya cakap macam mana Zai kata saya cakap okey berada di hospital. Tak apalah, so kita tengoklah macam mana. Tetapi saya cakap di puan-puan, saya ada senarai untuk Gladiator pada bulan tersebut. Dia terkejut sebab nama Kak Zai masih lagi berada di dalam senarai Gladiator pada bulan itu. So ini bawa bukti bahawa apabila kita membuat bisnes secara berjemaah, sebenarnya bisnes kita akan bergerak walaupun kita tak ada ketika itu. Betul Kak Zai? Betul Cik Din. Sangat-sangat betul. Tetapi satu je lah yang Kak nak cakap.
maksudnya kita berbisnes, walaupun kita buat aktiviti fizikal, kita kena juga buat aktiviti kerohanian. Itu sangat menguatkan lah Cik Din. Bila kita berserahkan betul-betul, kita serahkan bulat-bulat, sebab kita tak tahu. Kalau kita ikut logik kita, sama juga macam sekarang 2.1 juta. Kalau ikut logik akak pun betul ke? Macam pelik, macam sesuatu yang pelik. Tapi bila kita macam tak percaya gitu kan. Bila kita serahkan bulat-bulat, ya Allah, aku memang tak tahu nak buat apa, tapi aku serahkan bulat-bulat dengan kau. Tapi kita kena cakap, ini target aku ya Allah, kau bantu aku beri jalan keluar. Kita minta tolong. Bagi Kak Zai, kita jangan menjadi bakhil dalam meminta doa. Kerana Allah tidak pernah kedekut dalam memakbulkan doa kita. Betul. So, maksudnya tetapi jangan berserah saja, maksudnya kena ada tindakan. Ya, betul. Bila anda bertindak, lepas tu serah, pastinya jikalau orang yang bertindak dan sebagainya, pasti ada rezeki. Kan? Kalau bukan sekarang, insya-Allah akan ada rezeki di kemudian hari. Betul Kak Zai ya? Betul sangat Cik Din. Betul Kak Zai cerita sedikit ya, ketika semasa menjalankan bisnes SKV ya, selain daripada COVID sebagainya, apakah cabaran dugaan yang Kak Zai hadapi ya, selain daripada COVID itu dah, apakah cabaran dan juga yang Kak Zai untuk berjaya ke tahap ini? Okey, Assalamualaikum lagi pula. Macam baru masuk pula Sebab Assalamualaikum kepada siapa yang baru menonton. Kepada siapa yang menonton. Okey, antara cabarannya. Cabaran. Macam Kak Zai suri rumah. Mungkin ada kat sini juga yang tengah menonton adalah suri rumah. Tak kira lah suri rumah ke, orang yang part time bekerja ke, sambil buat bisnes. Bagi Kak Zai, apa yang Kak Zai alami adalah manajemen masa. Kita kena pandai menguruskan masa. Masa ni sangat penting sebab kita menggunakan, kalau walaupun suri rumah, kita dah ada kerja petugas kan. Jadi Kak Zai kena pandai manage anak Kak Zai. Sebab kita sebagai seorang leader, Kak Zai tak boleh kalau misalnya founder ke, leader ke cakap, okey boleh tak kita jumpa hari ni ataupun meeting tiba-tiba buat tergempar ke, Kak Zai kena pandai uruskan dengan pantas buat keputusan. Jadi masa mula-mula bila Kak Zai buat SKV, Kak Zai ada anak kecil bawah 5 tahun. Jadi apa yang Kak Zai buat adalah Kak Zai arrangekan, Kak Zai jadikan bisnes ni adalah sebagai macam kita kerja makan gaji juga. Kak Zai hantar anak Kak Zai pergi pengasuh. Jadi kita akan hantar pergi pengasuh dan kita bayar kepada ni, maknanya kita berkongsi rezeki juga. Kak Zai tak ada cakap kita tak nak, sekarang ni kita bukan nak cari, bila ada satu dalam cabaran, kita tak nak cari nak cakap alasan. Akak suka mencari solusi. Okey, anak aku sekarang aku nak kena meeting tiba-tiba. Apa aku nak buat dengan anak aku? Sama ada untuk suami jaga, ataupun kalau suami tak ada, kita hantar ke rumah pengasuh. Kita kena manage masa kita dengan betul. Sebab kita banyak benda yang kita nak buat kan. Yang kedua adalah, cabarannya adalah, macam mana kita nak fahamkan family kita. Nak fahamkan suami, nak bagi dia keyakinan, nak minta reda suami. Itu cabaran juga. Tapi sebab mesti semua orang mesti ada, kalau nak buat bisnes macam nak live ke nak tengok kan macam ni Cik Din kan, mesti ada suami-suami yang kalau dia tak faham dia cakap, buat apalah awak nak tengok Facebook tu semua kan, nak tengok betul. Itu sebenarnya tu adalah cabaran. Kadang-kadang dia tak boleh keluar dari cabaran ni. Okey, sebab tu Kak Zai cakap, kalau ada cabaran ni, you kena tunjukkan result. Maknanya you kena buat sungguh-sungguh, tunjukkan result dengan suami. Okey bang, ni sekarang apa yang saya sibuk sangat sekarang ni, ini hasilnya akhir bulan. Kita tunjukkan result kita. Barulah benda tu suami akan cakap, okey, lepas tu dia takkan kisah pun lagi. Dia akan bagi kerjasama untuk kita. Itu kalau ada cabaran yang untuk mendapat reda orang yang terdekat dengan kita. Untuk bagi kerjasama dan kepercayaan. Yes, betul. Akak rasa dua ni point lah kalau macam Kak Zai sebagai suri rumah lah. Nak manage masa dengan nak bagi kepercayaan dekat suami apa yang kita buat ni.
Sebab kadang-kadang orang tengok Oh. main handphone je kan. Tapi bila dia tahu apa sebenarnya yang isteri dia buat ni. Dan janganlah tunjuk result tu, jangan takat tunjuk saja. Berikanlah sesuatu bagi dia rasa, okey ni gaji saya, okey ni saya belanja apa. Barulah dia rasa okey. Itu salah satu cabaran dan Kak Zai bagi solusi dia sekali. Itu yang Kak buat lah, ikut pengalaman Kak Zai. Okey, yang mana Ataupun kalau ada tu? persoalan, Cik Din, kalau ada mungkin ada suri rumah yang ada soalan ke, mungkin boleh bagi nanti next kita boleh jawab. Kan? Boleh ataupun anda boleh je type di orang komen nanti kalau kita nampak kita akan jawab. Okey. So anda lihat ya, soal suri rumah ya kadang of course lah ya kita dapat redha daripada suami sebagainya, tetapi jika anda tak buktikan kan macam tak kisahlah siapa-siapa pun kan, sama ada anda spouse anda lelaki ke ataupun spouse anda perempuan ke, anda kena buktikan ya. Buktikan bukannya sekadar bukti saja, anda kena usaha untuk dapatkan kepercayaan tersebut kan. So saya percaya kepada mereka yang dah buktikan sebagainya, pasangan tu pasti akan macam okeylah, kenapa aku tak bagi peluang ataupun tak bagi redha untuk ni, sebab dia membantu aku juga kan, macam tu. Betul sangat. So pastinya yang mana yang beranonton, yang terutama si rumah ya, anda bawa bincang ya, buktikan. Janganlah tengok handphone tu, bagi suami tengok, okey inilah bang, inilah macam ini the group group jemaah love, kenapa supaya dia tahu apakah aktiviti tersebut. Betul ya Kak Zai? Betul, ya betul sangat. Okey Kak Zai. Boleh tak Kak Zai ceritakan ya, apakah perasaan Kak Zai apabila tim Kak Zai ni berjaya, macam dapat bila time Kak Zai saya dapat income 3 angka, dapat income 4 angka, dapat membantu ayah dan sebagainya. Apa perasaan Kak Zai? Ya Allah, tak tahu nak cakap Cik Din. Lagi-lagi bila tim yang dah bersama kita lama, bila dah daripada awal-awal lagi tiba-tiba lepas tu dia cakap lah, alhamdulillah sangat bulan ni dia dapat diorang dapat 5. Ada yang dapat 5 angka Cik Din. 10,000. Ada dapat 10,000. 1 bulan saja. Jadi benda tu lepas tu nanti dan dia punya income tu melebihi gaji hakiki dia. Dan akak cakap seronok tak ada sampai jadi bila lebih daripada lepas tu memanglah akak akan cakap lah, ni yang tak fokus part time saja. Kalau lah betul-betul fokus lagi berganda-ganda. Happy tu kalau kita dapat, kita memang happy. Tapi bila tim kita dapat, kita lagi berdouble triple happy. Sebab kita tahu daripada income dia boleh bantu pula orang lain. Macam dekat keluarga Kak Zai sendiri, kalau dulu hanya kita je misalnya boleh selalu memberi untuk mak ayah ke Cik Din. Bila kita bawa adik-beradik kita semua, bila kita tengok diorang ada income sendiri, diorang pula terinspirasi membeli pula hadiah untuk mak ayah, kita rasa macam seronok. Wow. Macam bila kita nak pergi berjalan tu, masing-masing ada income sendiri walaupun suri rumah, kita rasa macam seronok lah Cik Din. Macam kita upgrade dia punya life. Ada yang dulu duduk rumah campur dengan rumah mak mertua, bila daripada income SKW ni boleh sewa rumah sendiri Cik Din. Rasa macam ya Allah, macam bersyukur sangat. Happy. Bila dia update anak-anak happy dah duduk rumah sendiri. Itu satu kepuasan lah untuk kita. Satu kepuasan kan? Itu dia tuan-tuan. Maksudnya apabila seorang leader, kita tengok anak tim kita juga berjaya. Macam mana kita berjaya? Sebab macam Kak Zai, dia tak nak dia berjaya seorang. Ya? Betul. Dia nak juga semua yang berada di jemaah love juga berjaya bagaimana dia berjaya. Kan? Betul Cik Din. Betul Kak Zai ya? Betul sangat. Okey Kak Zai. Soalan seterusnya. Banyak ni Suspense. Okey. Boleh tak Kak Zai share apakah bantuan sokongan dan sebagainya yang diberikan oleh HQ kepada Kak Zai, yang sebenarnya bantuan-bantuan ni membantu Kak Zai, bukan saja Kak Zai je, membantu juga jemaah love. Apakah bahan-bahan sokongan dan juga sebagainya, aktiviti sebagainya? Boleh tak share sikit? Okey.
macam Kak Zai cakap, kalau orang lain Kak Zai tak tahu, kalau macam Kak Zai dah ada experience business, bila dalam SKV ni Kak Zai rasa apa yang diberi tu melebihi. Contohnya macam sistem Nexus ni, kadang orang cakap susah nak masuk. Tapi Kak Zai pernah tanya, sebab kalau bisnes dulu Kak Zai tak ada sistem. Sebab kita nak satu sistem yang memudahkan macam Nexus sekarang lah. Kita boleh tengok record kita bulan lepas berapa buat jualan, berapa kita detail kita punya customer, kita punya database semua Cik Din. Tapi benda tu semua dah ada dalam Nexus. Kak Zai pernah tanya, sistem macam itu beribu Cik Din untuk buat. Itu untuk akak seorang saja, bukan untuk tim. Untuk seorang ramai-ramai saja. mana? Ini untuk ramai-ramai. Memang kalau anda rasa susah, jangan rasa susah. Anda patutnya tukarkan dulu. Alhamdulillah, syukur ada sistem ni SKV bagi free untuk aku supaya aku tak payah bayar. Apa kata aku belajar. Bukannya cakap susah nak explore sistem ni, tapi bersyukur dulu. Itu salah satunya lah yang memang Kak Zai rasa sangat membantu. Kita boleh tengok payslip, kita boleh tengok tracking number. Kalau dulu kita lah nak pergi snap tracking number bagi pada customer. Ini kita just copy bagi pada customer. Customer boleh check. Tak adalah. Kadang-kadang kita tak ada record. Bulan lepas kadang orang cakap bisnes memang ratus ribu, puluh ribu ataupun ribu-ribu. Tapi bila orang cakap berapa bulan lepas punya sale? Dah tak ada record. Berapa untung tak ada record. Tapi di dalam Nexus ni kita boleh lagi satu, kita boleh apa kita boleh plan berapa income yang kita nak bila dalam Nexus ni automatic. Yang 10% tu masuk secara automatic. Oh, tak cukup ni. Aku nak minggu ni misalnya diorang nak keluarkan setiap minggu. Mingguan ni aku nak dapat gaji berapa. Diorang dah tengok dah siap-siap. Duit diorang kat situ ada berapa. Itu salah satunya. Sistem Nexus. Kak Zai suka. Itu sangat membantu Kak Zai dan juga tim yang nak explore, yang memang nak pergi kembang jauh lagi. Lepas tu, dalam product knowledge, setiap Telegram yang SKV buat tu memang sangat-sangat bantu. Kalau ada setengah-setengah bisnes, kita yang kena explore sendiri. Kita tak tahu, misalnya macam dekat dalam SKV, doktor yang buat, formulator daripada doktor boleh terangkan terperinci, bahan ni untuk apa, bahan ni untuk apa. Kalau dekat bisnes Kak Zai yang dulu-dulu Kak Zai pernah buat, Kak Zai yang pergi Google, produk ni dimasukkan untuk apa sebenarnya kelebihan dia. Saya pula kena Google cakap kelebihan, terangkan dekat customer. Ni macam ini, dia terangkan dekat team. Ini orang doktor yang buat, dia dah tahu kenapa dia buat, berapa dos yang betul, apa kesannya. Jadi benda tu memudahkan, kepala tak payah pening lagi. Okey, kalau customer nak, tengok saja kat Telegram. Macam itu, kita bagi link baca kat landing page. Landing page sangat membantu Cik Din. Kita tak payah cerita banyak. Landing page, okey, apa kebaikan produk ni? Siapa yang tak pernah guna, gunalah landing page. Okey, kalau macam customer, anda sangat sibuk, kita nak jawab dengan pantas. Tapi customer kita tengah kerja ataupun anda tengah bekerja kan, ataupun suri rumah tengah arrangekan anak ke apa Pitech punya kebaikan. Okey Puan, sekarang ni saya tengah ada urusan. Puan cuba baca dekat landing page ni dulu. Kalau tak faham, tanya saya semula. Macam itu. Kita bagi landing page tu untuk dia baca. Okey, tuan-tuan puan ya. Kak Zai cakap pasal landing page. Tak ramai yang bercakap pasal landing page. Okey, so sebenarnya kalaulah apprentice ataupun ni anda boleh rujuk dengan leader masing-masing ya mengenai landing page tu ya. Kalau landing page tu sebenarnya ada banyak informasi, video ada, testimoni ada, segala-galanya lah. Ada, betul Kak Zai, lengkap. Betul sangat lengkap. Customer baca, kita pun tak nak explain, baca. Sebab dia seolah-olah doktor yang berceritakan dia kepada customer kita. So, kepada mereka yang tak tahu pasal landing page dan sebagainya, anda boleh rujuk dengan leader anda. Dan landing page general, setiap produk ada kita sertakan di dalam PDF Apprentice Support Tools. So nanti anda rujuk ke leader anda, dekat mana anda dapatkan PDF Apprentice Support Tool tersebut. Okey, Kak Zai, mungkin nak
nak teruskan lagi? Apa dia? Okey, yang dalam SKV sebenarnya kalau nak disenaraikan banyak sangat yang SKV bagi untuk Banyak kita besarkan kita punya syarikat sendiri sebab kita adalah owner kita punya syarikat sendiri kan. Yes. Bagi Kak Zai, kita kena berfikiran, kita jangan anggap macam malaslah aku buat betul-betul. Nanti kan orang atas pula yang kaya, founder pula yang makin kaya. Sebenarnya kita adalah bisnes kepada kita adalah owner kepada syarikat kita sendiri. SKV ni adalah perantara. Kita kena faham, umpama Allah beri kat SKV ni perantara. Macam kita pergi makan gaji lah. Kita punya company tu perantara sahaja. Tapi kita kena buat all out. Kita kena buat all out sebab kita janganlah takut memberi lebih. Sebab Allah takkan kedekut. Kalau misalnya anda bagi lebih lah untuk tim anda macam ni, Allah pasti akan ganti balik. Walaupun bukan kerja kita, tolong. Kalau kat dalam tim tu, kalau anda dalam grup, kalau ada sesiapa yang bertanya, jangan harapkan admin ataupun siapa-siapa je yang menjawab ataupun owner. Misalnya macam Kak Zai, tim Jemaah Alam. Janganlah Kak Zai saja yang menjawab ataupun admin saja menjawab. Leader-leader lain memang Kak Zai train untuk mereka jawabkan sekali kalau ada orang baru masuk. Jadi itu kirakan budaya kita timbulkan budaya macam itu. Ada lagi Cik Din yang best dalam SKV ni, Kak Zai tak payahlah pening kepala nak fikir kat mana nak space letak stok macam dulu. Semuanya issue dah arrange kan. Kita tak adalah sakit-sakit badan nak angkat berkotak-kotak stok untuk kita pergi bungkus-bungkus. Semua issue arrange kan. Sangat seronok. Key in order sampai dekat customer. Customer ada masalah, kita buat report dengan issue. Itu saja kita punya kerja. Sangat mudah. Kalau anda yang baru nak buat bisnes, memang SKV ni sebagai satu platform yang pilihan yang utama lah, orang cakap gitu. Memang anda tak rugi sangat. Alhamdulillah, terima kasih. Ya, sebenarnya apa yang Kak Zai cakap tu amatlah betul ya, benar. Sebab semua dah ada, nak tak nak je buat, usaha je lah kan. Sebenarnya kan. Betul. So, pelbagai support yang kami berikan, dan jika anda masuk apprentice je, kita dah bagi training selama 5 hari, kita bagi copywriting, gambar dan sebagainya untuk posting. Cumanya copywriting dan juga gambar ni anda boleh kena adjust sikit sebab kalau semua guna yang sama nanti FB akan detect kita skema dan sebagainya. So anda HQ bagi template guideline, anda ubahlah kan. Betul. Kita juga kan, betul Kak Zayan, semua Telegram tu ada pelbagai info. Sebenarnya leader-leader boleh ambil contoh copywriting dan juga gambar-gambar posting dan postlah ke social media anda. Kita tak kisah, tak payah bayar pun. Betul Kak Zai kan? Betul tak? Betul sangat. Kita adjust sikit-sikit bagi pada tim. Okey, hari ni kita macam Kak Zai suka berjemaah. Macam Kak Zai hari ni bagi gambar, kita adjust kita punya ayat. Okey, hari ni kita belas kepada semua customer kita ayat yang sama macam itu. Dekat dalam WhatsApp. Menggunakan satu copywriting, satu gambar ni, semua belas yang benda yang sama. Dekat dalam WhatsApp semua belas yang sama. Kak Zai suruh. Kira kan ini kan kita nak wujudkan aktiviti. Kadang-kadang orang tersekat sebab dia tak ada aktiviti yang baru masuk. Macam mana aku nak buat? Macam mana aku nak buat? Sebab tu sekarang akak sangat seronok bila Ashu buat train yang 5 hari tu. Buat berjemaah macam itulah Cik Din. Kita copy saja. Apa yang Ashu buat tu, bagi gambar dan copywriting, korang buat je belas kat mana-mana. Pasti ada sale. Kalau tak buat sahaja yang tak ada. Tapi tak boleh satu hari. Kena buat hari-hari. Best sangat. Okey, Kak Zai. Boleh tak Kak Zai share win ataupun kejayaan sepanjang bersama dengan SKV dan SKV? Apakah kejayaan yang Kak Zai dapat? Apakah pencapaian yang Kak Zai terima dan ataupun win yang Kak Zai dapat sepanjang bersama ataupun menyertai SKV dan SKV? Silakan. Alhamdulillah banyak sangat sebenarnya win-win untuk diri sendiri daripada segi kesihatan. Kesihatan kita semakin baik. Itu memang win yang sangat mahal lah Cik Din. Siapa yang tak nak sihat, sebab kesihatan ni adalah sesuatu yang lebih mahal daripada duit. Sebab kita tak boleh bayar. Orang kaya pun
Orang kaya, dia tak boleh cakap, boleh tak aku bagi kau duit, kau tanggung aku punya sakit ni. Tak ada orang yang nak. Walaupun dia miskin, dia takkan ambil penyakit orang punya, Cik Din. Betul. Takkan ada. Itu adalah salah satunya win Kak Zai lah. Kak Zai suka. Bila diri sendiri dan juga family kita, kawan-kawan kita semua, dapat upgrade dia punya kesihatan. Lepas tu di dalam sepanjang Kak Zai suka mengejar reward. Daripada dulu tadi. Daripada leader Kak Zai, Neni ni, kalau dia buat salah satu reward memang Kak Zai suka kejar. Kak Zai pernah dapat emas daripada yang Neni bagi, gold bar. Lepas tu Kak Zai antara dia terpilih sebagai ikon jutawan produk orang masa HKV buat. Kak Zai suka buat untuk diri Kak Zai ni dekat dalam carta. Itulah kita nak buat sesuatu yang luar biasa. Kalau suri rumah, ramai je suri rumah, tapi macam mana kita nak jadi suri rumah yang luar biasa? Dan alhamdulillah bila bersama SKV ni, income kita, daripada income ni Kak Zai, kita boleh memberi zakat yang lebih. Sebab itu memberi zakat yang lebih. Kak Zai rasa itulah. Kadang-kadang dia macam kan bercakap pasal rumah ni kan. Kadang-kadang dia macam fikir, alah aku ni si rumah je kot. Kan macam aku buat je lah kerja-kerja si rumah ni, macam bolehkah aku berniaga? Betul Kak Zai macam bercerita macam mana Kak Zai ubahkan minda ataupun perspektif tu macam walaupun aku si rumah sebenarnya aku boleh berjaya macam mana orang lain. Macam mana Kak Zai ubah minda ataupun ubah perspektif tu? Okey, Kak Zai memang dari dulu, Kak Zai memang bagi Kak Zai buat bisnes ni dan Kak Zai kena ada income. Kak Zai telah set dalam otak Kak Zai, walaupun aku, kalau orang bujang pun, kalau aku dah kahwin, aku jadi suri rumah, Kak Zai tak suka beralasan macam, mak ayah nak minta tolong ke? Kita macam cakap minta maaf lah tak dapat tolong sebab saya pun suri rumah tunggu suami. Kak Zai memang tak suka macam gitu. Jadi Kak Zai kita macam berasan. Kak Zai terfikir apa tau, Cik Din. Kak Zai cuma cakap macam ni. Walaupun korang suri rumah, cuba fikirkan masa kita kecil, mak ayah kita tak pernah pun berfikir. Kita hanya tahu minta. Mak nak bayar yuran ni, nak bayar yuran sekolah, nak aktiviti ni, nak minta ni. Mak bapak kita tak pernah sekali pun cakap alasan, minta maaf lah gaji bulan ni tak cukup. Tak boleh bayar duit yuran sekolah. Jadi Kak Zai, tukar Kak Zai punya minda otak Kak Zai ni, aku takkan bagi alasan kat mak bapak aku kalau dia minta. Aku rasa malu kalau aku tak dapat bagi apa yang dia nak. Itu Kak Zai, itu diri Kak Zai. Dan Kak Zai orang yang Kak Zai tak boleh tengok sepanjang tahun tu, Kak Zai tak ada pencapaian baru, Cik Din. Untuk diri Kak Zai rasa sebenarnya aku hidup ke tak tahun ni? Macam tak ada perubahan baru, kejayaan dalam hidup Kak Zai. Aku macam tak buat apa-apa, macam suri rumah, duduk je kat rumah tak ada apa-apa. Macam itu kan, tak ada pencapaian baru, macam tak ada. Macam mana kenapa Islam bagi kita dekat dalam kita punya doa adalah membayar zakat? Of course lah, sebab Allah dah cakap orang Islam ni mampu membayar zakat. Jadi macam mana kita macam mana kita nak memberi kalau kita tak ada? Jadi kat situ Kak Zai ubah diri Kak Zai. Kak Zai cakap kalaulah orang, first sebenarnya kita kena ada ilmu, Cik Din. Berada dekat circle yang betul. Itu Kak Zai memang sentiasa buat diri Kak Zai berada dalam circle yang betul. Sebab bila berada dalam circle yang betul ni, kadang-kadang kita ni perasan macam kita cakap, aku dah bagus kot, dah ada ni kan. Kita dah ada rumah, dah ada kereta, dah ada anak-anak macam ni. Tapi cuba kita tengok bila berada dekat circle yang lebih berjaya, kita cakap, aku sebenarnya tak buat lagi baik daripada dia. Lagi-lagi kita rasa macam kedilnya bila kita cakap, dia boleh bagi sedekah dekat orang tanpa berkira. Kak Zai sangat terkesan bila Kak Zai pernah dengar orang tu dia memberi, dia seluk je kocek, dia terus beri, dia tak kira. Kak Zai rasa wow, bestnya jadi orang macam tu. Kita rasa macam rasa macam dia seluk je kocek tak ada. Macam kita macam terfikir, kan tak best kalau
anak-anak kita, mak nak ni kita kena fikir gaji kita, tunggu hujung bulan. Kan seronok. Tak cukup ke kan? Cukup ke tak? Nanti tak cukup ni, macam mana ni kan? Kita macam berkira-kira bajet. Apa kata sekarang ni anda ubah daripada anda limitkan perbelanjaan anak anda besarkan income anda. Jangan limitkan bajet, tapi besarkan income. Okey, saya dapat komen daripada Hasira Hussain. Dia kata penuh semangat Puan Zai, seronok mendengarnya. Alhamdulillah. Memang semoga menjadi inspirasi. Bukannya kira kita ni bekerja berpangkat besar kan bagi untuk mendapat semangat macam tu. Cara bercakap, karisma sebagainya. Ini Puan Zai Zaleha hanya suri rumah ya, tapi cara dia bercakap sangat berkarisma, sangat ada aura sebenarnya. Saya kat sini pun macam terasa aura, padahal jauh kot kita kan. Tapi terasa aura. Itu tuan-tuan puan, sebenarnya tiada alasan siapa saja anda boleh berjaya dengan cara masing-masing. Betul Kak Zai ya? Betul sangat. Ilmu sangat penting Cik Din. Kalau apa-apa pun sebab ilmu sangat penting. Masa Kak Zai buat part time business, masa kerja dan buat part time business, apa yang Kak Zai tak tinggalkan adalah Kak Zai sentiasa bila Sabtu Ahad tu cuti, Kak Zai akan pergi kelas ilmu, kelas business. Dekat situ kita akan nampak orang ni dulu boleh berjaya naik berapa juta, sale berapa. Maknanya kalau orang ni buat, maknanya dalam dunia ni peluang untuk aku pun ada. Orang tu pun sama macam aku. Maknanya aku pada dia memberi kita inspirasi dan juga kepercayaan. Bila kita selalu tengok, kita akan lebih percaya, oh boleh rupanya, maknanya aku pun boleh jugalah. Jadi kita kena sentiasa, ilmu tu kita bagi Kak Zai, kalau sekarang ni dah ada income dalam SKV, jangan lupa upgrade ilmu. Laburkan sedikit duit tu, upgrade ilmu. Ilmu apa-apa pun memang sangat membantu, sebab kita nak berjaya dekat dunia kena ada ilmu. Berjaya dekat akhirat pun kena ada ilmu. Nak berjaya dunia akhirat pun kena ada ilmu. Bila dalam ilmu ni kita tak tepu Cik Din. Kita boleh tahu macam mana nak pergi ke arah ni. Kalau misalnya seorang leader, ada anak buah tanya, macam mana Kak Zai, macam mana nak buat closing macam kita tengah buat closing dengan customer, okey, customer pertama tak boleh closing, macam mana aku nak buat closing? Tapi bila kita belajar, kita upgrade ilmu, kita tak kira lah. Macam Kak Zai, walaupun dekat SKV ni terlalu banyak ilmu, anda nak cedok ataupun tak nak saja, refer dengan tak refer je dekat Akademi SKV ni. Sangat-sangatlah banyak membantu. Lagi-lagi dekat apa? LMS. Dekat situ sangat membantu. Join saja dekat situ, daripada situ anda tak akan terpuruk, anda tak akan rasa down, anda tak akan cakap susah nak menjual, anda tak akan cakap susah nak closing, sebab bila anda follow benda tu, anda akan dapat idea, akan dapat ilham macam mana diorang buat. Sama macam mendengar sekarang ni, kan anda akan dapat idea macam mana. Kita tip tu kita tulis untuk kita lebih faham. Betul. So yang mana menonton, pastinya anda kena upgrade ilmu anda. So, bukan setakat Puan Zaleha juga, kalau kita lihat ya, hari ni founder SKV ya, Puan Kartika juga Dr. Syed juga upgrade ilmu. Pergi, mereka berdua sekarang ni berada di Dubai ya, untuk training ataupun berkumpul bersama dengan Titan Premier, bersama dengan Dr. Wira, Dr. Azizan Osman ya. Untuk apa? Untuk berkongsi, mencari ilmu ya, apakah strategi terbaru dan sebagainya. Seperti itu juga. So maksudnya anda lihat ya, seorang founder, Puan Kartika, lawyer dan juga doktor saya memang doktor lah, pun masih lagi menimba ilmu baru. Ini telahlah kita kan, betul tak? So maksudnya kepada leader yang di sana, anda berjaya, anda juga perlu ilmu tingkatkan ya, ilmu ataupun belajar dan sebagainya. So jangan kedekut jangan kedekut, anda perlulah investigate untuk ilmu tersebut. Okey, Azan. Oh, ya Cik Din. Apakah impian Kak Zai? Okey. Impian tu banyaklah Cik Din, tapi apa yang satu yang Kak Zai nak sangatlah adalah Kak Zai tak nak lepaskan walaupun 1 minit ke 1 saat
tak ada Kak Zai nak sale di dalam Jemaah Love ni tak pernah putus walaupun satu saat. Walaupun Kak Zai ada ke tak ada ke, Kak Zai nak income tu berterusan. Of course lah kita kena sentiasa mendoakan SKV sentiasa ada sampai bila-bila. Sentiasa bertahan sampai bila-bila. Kerana bila SKV ada dan networking Kak Zai semakin besar, semakin jalan, satu saat pun tak ada terlepas sale daripada tim Jemaah Love. Sebab Kak Zai percaya di situ ada portion untuk yayasan SKV. Dan bila kita ada ke kita tak ada, kita rasa macam insya-Allah ada sesuatu untuk aku di akhirat sana. Itu yang Kak Zai nak sangat. Itu adalah besar impian besar Kak Zai lah. Tak ada satu pun saat terlepas Jemaah Love ni menyumbang sale untuk SKV. Itu Kak Zai nak. Okey, tuan-tuan dan puan ya, bercakap mengenai yayasan SKV seperti mana Kak Zai cakap ya. Setiap pembelian produk SKV kecuali produk premium ya, kecuali kopi lah ya, sebahagian daripada ketua tersebut akan kita salurkan ke dalam tabung yayasan SKV ya. Yang mana buat masa sekarang ni kita sedang kita salurkan ya duit tersebut ya, kita sumbangkan untuk membuat sebuah masjid di selatan Thai di Yala ya, yang mana masjid tersebut boleh muat sekitar 1,500 jemaah pada setiap satu masa. Dan juga masjid tersebut akan dibuat untuk pengumpulan ataupun berkumpulnya diskusi ya di antara para ulama di selatan Thai. So anda cuba bayangkannya, produk yang anda beli, anda pun ada juga sumbangan ya kepada pembinaan masjid tersebut. Yang mana ya setiap hari memang setiap waktu solat pasti ada lebih kurang paling minim pun 500 orang akan ada berjemaah solat berjemaah ya. So anda semua ada saham di sana insya-Allah. Syukur alhamdulillah. Okey Kak Zai, dah sejam rupanya kita. Dah sejam rupanya kan. Apa tak terasa pula. Okey. Kepada siapakah Kak Aizan nak ucapkan terima kasih ya, di atas kejayaan, mungkin sokongan daripada tim-tim ke suami sebagainya ya, yang dengan sokongan ni dapat mencapai kejayaan yang sekarang ni. So siapa yang Kak Aizan nak ucapkan terima kasih ni. Okey, silakan. Okay, Alhamdulillah. First Kak Zai nak terima kasih kepada suami lah yang banyak membantu Kak Zai. Give and take. Take Kak Zai punya rutin. Jaga anak kita take ni kan. Each other. Lepas tu untuk mak ayah. Yang selalu memang hari-hari Kak Zai akan, Ma doakan dapat berapa juta. Ma doakan berapa juta. Ni memang Kak Zai akan call mak Kak Zai. Kepada mak ayah, kepada adik-beradik yang sekarang ni sama-sama support Kak Zai dalam bisnes SKV ni. Dan terutamalah pada tim Jemaah Love. Kak Zai mungkin tak sejauh ini tanpa mereka semua. Teruskan macam kita punya tagline, teruskan berjuang fighter. Itu Kak Zai punya untuk tim Jemaah Love. Kepada SKV juga sebenarnya menjadi perantara rezeki kepada kami semua. Juga untuk anak Kak Zai, banyak Kak Zai curi masa family untuk Kak Zai punya family. Jadi sebab tu Kak Zai rasa aku kena buat sungguh-sungguh. Aku dah curi banyak masa dengan dia. Ini kejayaan ni adalah balasan untuk mereka. Takkan kita tak buat betul, banyak masa yang kita dah curi untuk mereka. Jadi kita kena bagi sesuatu untuk mereka lah. So, terima kasih Kak Zai kepada mereka semua itulah, Cik Din. Keluarga lah yang terutamanya. Dan juga terima kasih kepada diri Kak Zai sendiri. Betul. Sebenarnya ya, macam ya, kita sebenarnya kena berterima kasih kat diri kita. Kita kena manjakan diri kita sebab kita dah betul lumur sebagainya. So kadang-kadang mungkin kita kena rehatkan ataupun menghadiahkan masa ke sebagainya, tak kisahlah untuk diri kita sendiri, betul ya? Itu ya, kita lihat ya Puan Zaliha ya sebagai seorang suri rumah tangga sahaja tapi berjaya ya bisnes bersama SKV ya, dan juga berjaya membawa tim beliau Jemaah Love
ya ke satu tapak yang lebih tinggi lagi ya. Okey. InsyaAllah. Sebelum kita menutupkan sesi kita sejam, tak sangka sebab saya begitu semangat dengan saya dapat rasa sebab apabila Kak Zai bercakap dengan semangat, dia akan macam arah tu macam daripada jauh terus masuk komputer. Terus sampai kat sini. Itu dia kan. Okey. Amin. Sebelum kita tutup sesi kita ini, apakah nasihat yang Kak Zai nak sampaikan kepada penonton ya, yang menonton berada ada sekitar 200 lebih orang yang menonton ya, supaya tak kira lah apa saja di mana anda berada ya, apakah apa saja anda sebenarnya berdaya. Okay, apakah nasihatnya? Okey, satu je nasihat Kak Zai. Bagi Kak Zai, dalam kita melalui kita punya kehidupan dan terutama dalam bisnes, cabaran dan ujian memang akan ada. Tapi apa yang Kak Zai ingin pesan dekat semua adalah apa pun ujian yang datang, first kita kena berdamai dengan kita punya takdir. Apa saja ujian, daripada kesihatan, daripada segi orang luar, daripada fitnah, daripada apa pun semua, daripada rejection, first kita kena berdamai dengan kita punya takdir. Ya Allah, aku terima. Kita kena cepat-cepat terima takdir yang Allah beri kepada kita. Kerana selagi kita tak berdamai dengan takdir kita, kita akan sentiasa mempersoalkan kenapa aku, kenapa macam ini, kenapa Allah bagi aku macam gini. Jadi selepas bila kita dah berdamai dengan takdir kita, barulah dan kita memohon doa macam mana untuk beri jalan keluar. Daripada situ kita akan buat sesuatu dengan lebih tenang. Sebab kita kena faham lah, memang dekat dunia ni memang untuk diuji. Kalau anda buat bisnes, lagilah semakin anda tinggi, dia umpama seperti bermain layar-layar. Bila layar-layar tu semakin tinggi, anda kena pandai kontrol dia punya tali. Sebab kalau anda biarkan pegang tak betul, dia akan terlepas, terputus macam itu kan. Jadi anda kena apa-apa pun kena pegang kepada satu. Ya Allah, aku terima takdir aku. Okey, sekarang apa yang aku nak buat ya Allah? Anda akan dapat banyak sangat jalan keluar dia. Itu adalah sebagai kekuatan. Dan macam Kak Zai cakap tadi, di samping kita adakan aktiviti fizikal kita, jangan lupa upgrade dari segi kerohanian. Kak Zai sangat suka dan ramai feedback Cik Din dekat dalam SKW team Kak Zai ni. Kak Zai, saya sangat seronok. Saya tak pernah jumpa bisnes yang ada usrah, ada yang belajar baiki solat. Itu yang diorang sangat macam suka dan rasa macam diorang buat bisnes ni tak adalah sebagai bisnes macam kena push saja Cik Din. Dia rasa macam balance, dia lebih tenang dan dia akan lebih buat kerja tu dengan lebih tenang lah. Bila dia tenang ni semua, bila hati tenang baru kita akan menang. Betul, bila hati tenang baru kita akan menang. Okey, kepada mereka yang menonton, jika anda dapat sesuatu ya, jika anda suka sesi ini, anda boleh type suka, ataupun jika anda dapat sesuatu, anda boleh type dapat sesuatu di ruang komen supaya kita nampak dan juga saya tahu, ya kami tahu bahawa sesi ini ya insya-Allah ya memberi manfaat kepada anda semua. So di SKV ya, kita ada tagline untuk SKV Access, anda buat, anda dapat, dan juga untuk SKV juga ya, sebenarnya misi kita adalah untuk memberi manfaat kesihatan dan juga manfaat kewangan kepada semua orang. So dengan itu, leader-leader anda perlu anda perlu tekad ya untuk memberi manfaat kepada kesihatan kepada orang lain dan juga manfaat kewangan kepada orang lain. Sebab apa? Kalau kita bantu orang, insya-Allah Allah akan bantu kita juga kan. Itu dia. Okey, macam mana Kak Zai kata tadi ya, di SKV bukan setakat bisnes saja, founder ya, Dr. Puan Kartika dan Doktor selalu tekankan bahawa SKV perniagaan is perniagaan, tetapi sebenarnya kita kena balance dengan di akhirat. Ketika itulah ya, macam Kak Zai kata ada usra, boleh join usra, ya boleh join baiki solat. Kena bayar ke Kak Zai? Free saja. Dengar tu, free saja. Tanpa modal. Apa yang anda buat, klik link yang HQ bagi,
ya terus masuk Zoom jam dan sebagainya kan. Ya. Buat pengetahuan anda semua ya, kita ada sesi usrah setiap hari Rabu bersama Ustaz Wan dan juga kita ada sesi nak baiki solat bersama Ustaz Irwan insya-Allah. So nak tahu link dan sebagainya, anda boleh rujuk dengan lidah anda bagaimana dapat link usrah dan juga link nak bagi solat insya-Allah. Ya. So terima kasih Kak Zai kerana sudi menerima pelawaan kami ya, nak berkongsi pengalaman sebagainya. Semoga perkongsian hari ini dapat memberikan manfaat kepada anda semua dan juga anda dapat belajar sesuatu daripada perkongsian Puan Zaleha, seorang suri rumah tangga tetapi berjaya membuat jualan keseluruhan 2.1 juta. Dan Alhamdulillah. rasa yang terakhir buat yang menonton, saya tak nak anda simpan pengalaman ataupun simpan apa yang anda belajar. Anda boleh share learning point yang anda dapat pada perkongsian pada malam ini. Anda share dengan rakan-rakan anda yang mungkin tak dapat menonton di dalam grup. Grup mana? Grup WhatsApp ke, grup Telegram ke, ataupun anda boleh share learning point yang anda dapat pada malam ini di social media anda masing-masing, di Facebook ke, Twitter, IG dan sebagainya, supaya yang mana yang baca perkongsian anda dapat juga manfaat daripada perkongsian tersebut. Betul tak? So pahala Puan Zaleha tu dia mengalir. Mengalir ke anda sampai juga anda juga dapat pahala ya daripada penyampaian tersebut. Okey, terima kasih Puan Zaleha. Terima kasih juga. Jumpa, ya. Kak Zai, kita akan jumpa lagi di kita masih lagi berada di grup Gladiator. Ya, kita masih ada lagi Gladiator, tapi ya kita akan jumpa lagi Gladiator pada 16 hari bulan yang secara officialnya. Dan saya ingin beritahu sebelum saya undur diri, Puan Zaleha, kita akan jumpa juga ya di retreat. Ya, di retreat Diamond dan juga Icon Circle Oktober pada tahun depan bulan 1 ya sebab 13 di Mas 3 insya-Allah. Jumpa juga. Okey, terima kasih Puan Zaleha. Terima kasih juga pada yang menonton malam ini ya. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dah di puncak. Assalamualaikum.